Kita dalam hidup ni, kita cari rahmat Allah. Sebab itu kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebut salam, kita sebut minta rahmat, dan kita minta berkat. Kita kata Allah rahmani, ya Allah rahmatlah aku. Quran ajar supaya kita doa kat ibu bapa kita pun. Quran kata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan katakanlah wahai Tuhan, rahmatlah mereka berdua seperti mana mereka seperti mana mereka besarkan aku, mereka berdua besarkan aku semasa kecil. Rahmat Allah ni, Allah itu sendiri namanya Rahman Rahim, dan nama Allah Ar-Rahman itu tidak dikongsi. Perkataan Rahim tu mungkin bil mu'minina raufur rahim, Nabi ni raufur rahim, tapi Rahman tak boleh. Rahman milik Allah saja, kerana Allah itu Rahman, maha merahmat. Rahmat Allah ni ada dengan siapa? Siapakah yang dekat hidup dia dengan rahmat Allah? Aina rahmatullahi idzan? Kalau demikian, di mana rahmat Allah? Aba Hazim baca firman Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan kepada muhsinin. Siapa dia orang yang buat ihsan? Siapa dia orang yang buat ihsan? Kita tahu bahawasanya apabila Jibril alaihi salam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Jibril yang panjang, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dia sandar lututnya ke lututnya, letak kedua tangannya di atas pahanya. Dia tanya beberapa soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya, ya Muhammad, wa mal ihsan? Wahai Muhammad, apa itu ihsan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan engkau nampak dia. Jika engkau tidak melihatnya, Allah melihatmu. Maksudnya full, penuh dengan present diri dia, sentiasa hadir dirinya di hadapan Tuhan itu. Kalaupun tak sampai dia rasa nampak Allah, dia sentiasa rasa Allah Ta'ala nampak dia. Ini ihsan. Ihsan merupakan usul penting di dalam agama. Khatib baca tiap-tiapnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan adil dan ihsan. Adil satu hal, ihsan satu hal. Hak tu kot yang ada wang ihsan tu kot. Kau macam mana? Ha? Adil bermaksud seseorang bagi apa yang menjadi hak seseorang, tetapi ihsan dia beri lebih daripada itu. Kalau orang tu sedekah patut dapat RM50, dia ihsan. Kalau dia bagi RM60, RM10 ihsan. Kita adil kepada isteri kita, bagi makan yang cukup dan pakai yang cukup, seperti mana orang yang sepertinya, kata dalam fiqh. Tapi bila mai raya, isteri kita kata nak pakai baju raya, kita beli juga baju raya, walaupun tak termasuk dalam tanggungjawab suami. Bila dia nak makan kuih raya, kita, kerana kita ihsan. Kalau suami tak beli kuih raya pun tak termasuk dalam dosa, kerana selagi mana dia bagi makan isteri dia dan bagi pakai isteri dia. Tapi ihsan. Tapi Allah Azza wa Jal menulis ihsan bagi kehidupan ini.
innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menulis ihsan bagi setiap benda. Wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau bunuh elok-elok. Nak bunuh bagi mati tu, bunuh elok-elok. Tu Islam suruh pancung. Saya tak boleh pancung orang pula. Sebab mati cepat. Pi bubuh wayar elektrik ke apa, lambat mati. Hak geng ISIS duk pergi sembelih orang tu, itu tidak ihsan. Itu bukan agama. Wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Bila kamu bunuh elok-elok, kata Nabi. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabh. Apabila sembelih elok-elok. Nak sembelih lembu tu elok-elok, bukan pidah lompat kaki cabut naik ke atas turun. Dah. Falyuhadda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah, kata Nabi. Maka hendaklah dia tajamkan pisaunya dan rehatkan haiwannya. Jangan nak bagi haiwan dekat sebelum nak kena sembelih, mati dulu dia, penat. Itu tidak ihsan. Untuk jadi orang yang ihsan, orang yang santun, rasa kehadiran Allah, buat lebih daripada yang diterima, yang ada. Ini tidak senang. Allah Ta'ala bagi dalam solat tadi, Allah Ta'ala bagi kepada kita panduan. Tuhan kata, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam syurga-syurga wa uyun, dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil hadiah dari habuan daripada apa yang Tuhan bagi pada mereka. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka itu sebelum ini muhsinin, ihsan, buat ihsan. Apa dia? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu malam tidur sikit. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka istighfar. Jadi ini untuk nak bagi orang yang santun, halus, yang rahmat Allah dekat dengan dia, dia kena bangkit semayang tengah malam. Allahu Akbar. Doa dia pada Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang muslim, qumil layla illa qalila, bangunlah malam melainkan sedikit. Nisfahu awin qus minhu qalila, separuh malam atau kurang sikit padanya. Auzid alaihi, ataupun tambah, warattilil qur'ana tartila, bacalah Quran secara tartil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan campakkan ke atasmu perkataan yang berat. Wahyu itu berat. Wahyu bila turun kepada Nabi berpeluh. Kalau ada orang duduk sebelah kaki Nabi, duduk dengan dia, bahasa berat kaki orang sebelah. Dalam riwayat Bukhari, jika Nabi duduk atas unta terduduk. Itu belum lagi nak menyampaikan wahyu. Qaulan saqila, qaulan, perkataan yang berat. Tapi ubatnya apa? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Semayang malam dia lebih menyebabkan Nabi itu. Kita pun dengar ya Allah akbar yang zuhur kan, subhanallah. 4 rakaat itu imam. Tapi bila Allahu akbar malam, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, kita rasa masuk perkataan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, seluruh alam, bukan satu alam, seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha rahmat, yang maha rahim, yang maha memberi rahmat. Rahmat dia bagi kat siapa? Balik pada tadi, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan.
Orang yang buat ihsan tu yang tadi, antara cirinya apa dia? Semalam semayang, pada waktu sahur beristighfar. Kita bila bangkit sahur ni semayang-semayang, kita pun istighfar, astaghfirullah, ya Allah ampunlah dosa aku, ya Allah, Allah ampunlah aku, ya Allah, ampun ibu bapa aku, ya Allah, ampun anak-anak aku, ya Allah, ampun aku, ya Allah, Allah ampun aku, ya Allah. Hidup ni tak ada benda yang lebih besar daripada keperluan kita, lebih daripada keampunan Tuhan. Kalau seluruh bulan puasa ni kita doa semua, Tuhan tak terima. Tuhan terima kalaulah diandaikan dia terima satu, ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu pemaaf, sukakan kemaafan, maafkanlah aku. Sudah memadai. Bila kita balik kepada Allah, pejam mata orang angkut main nak semayang, kita tak tanya kita berapa, anak kita berapa. Kita tanya, ada tak kemaafan Allah buat aku? Kemaafan Allah lebih diperlukan, lebih daripada segala-galanya. Kita lebih perlukan di dunia. Kalau orang semua tak suka kat kita, tapi Allah maafkan kita dan dia suka kat kita, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita.